rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita sempat baca 3 surah, dan kemudian kita nak tadabburkan lagi surah juzuk yang pertama, surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Pada minggu yang sudah kita telah pun bicarakan tentang surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini dikenali sebagai surah Sab'ul Mathani wal Quranul Azim, iaitu surah yang berulang-ulang, yang mengandungi 7 ayat pujian yang diulang-ulang, yang di mana disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa Mi'raj Nabi SAW, bahawa Al-Fatihah ini adalah satu-satu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah diturunkan ke atas para Nabi yang lain. Yang mana yang kita ketahui bahawa surah ini mengandungi pujian kepada Allah dan doa, permintaan kepada Allah SWT sebagai bukti kelemahan hamba yang memerlukan pergantungan kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah ini menggambar kepada kita tentang apa yang kita maksudkan tarhib dan taghrib. Tarhib dan taghrib, yang mana yang dimaksudkan dengan tarhib itu adalah ancaman atau peringatan kepada manusia supaya menghindari sebarang kejahatan dan maksiat. Kemudian taghrib ini dimaksudkan ialah janji baik dan ganjaran pahala kepada orang-orang yang soleh. Yang mana dalam pembacaan surah Fatihah itu sendiri, Allah Ta'ala telah menyebutkan kepada kita supaya kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, wahai Tuhan, jalan yang lurus. Jalan lurus ini adalah jalan yang benar, jalan yang diasaskan oleh Allah SWT dalam agama yang dipilih oleh Allah Ta'ala, itu agama Islam. Inna dina indallah Islam. Iaitu jalan hidup atau agama yang dipilih oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam. Islam inilah yang menggambarkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang disebutkan bahawa surah Fatihah ini adalah gambaran kepada keseluruhan Al-Quran yang bicarakan tentang 7 perkara asasi ini, iaitu tauhid, kemudian syariat, kemudian kauniyah, akhirat, ibadah, tarhib dan taghrib. Yang mana yang kita ketahui bahawa tauhid adalah pengesaan akidah kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ada diceritakan kepada kita, selepas Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak diragukan lagi, penurunan oleh Allah Ta'ala, la raiba fihi, yang tidak ragu padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu menunjukkan bahawa ihdinas siratal mustaqim itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita gambarkan bahawa surah-surah yang lain ini, ataupun 113 surah selepas Al-Fatihah ini, yang mana terasnya adalah daripada surah Al-Fatihah itu, dan kemudian lanjutannya ataupun gambaran terjemahan daripada Al-Fatihah itu ada daripada surah-surah 113 surah itu. Okay, dalam ayat yang pertama yang disebutkan tadi, yang mana selepas Al-Fatihah itu disusun dalam Al-Quran adalah surah yang kedua, itu surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Kerana dalam surah itu ada kisah penyembelihan lembu oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan kematian seorang rakyatnya. Kemudian nak mengetahui tentang punca kematian tersebut, hendaklah mereka menyembelih seekor lembu. Nanti diceritakan
kepada kita apakah peristiwa penyembelihan lembu yang disebutkan dalam penamaan surah ini, iaitu surah Al-Baqarah. Okey. Kemudian dalam surah ini menerangkan sifat orang yang beriman, orang kafir dan orang munafik. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-20 diceritakan kepada kita tentang sifat orang beriman dan orang munafik. Sehingga ayat yang ke-20 diceritakan kepada kita sifat orang beriman dan orang munafik. Dan kemudian diteruskan tentang sifat orang beriman, munafik dan orang kafir. Dan kemudian diteruskan tentang pertanyaan Allah Ta'ala kepada kita semua. Nanti Ustaz akan cuba penjelaskan kepada tuan-puan. Kita tengok dulu tentang sifat orang beriman, apa dia? Iaitu yang pertamanya, orang beriman itu adalah orang yang bertakwa. Itu asasnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, wa yuqimunas salah, dan mendirikan solat 5 waktu, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka itu mereka nafkahkan. Itu asas dia. Asasnya ialah dia memegang tentang akidahnya, tauhidnya kepada Allah Ta'ala, beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan para rasul, beriman kepada apa nama tu, kitab-kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Itu di antara keimanan, perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ini adalah perkara yang kita tak nampak, tak tahu, kecuali diperjelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan kita yakin. Yakin apa yang diperjelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu yang dinamakan dengan perkara-perkara yang ghaib. Yang ghaib yang hanya kita boleh buktikan dengan kauniyah. Itu dia kita masukkan dalam surah Fatihah, itu mencerita tentang kauniyah ataupun penciptaan. Penciptaan Allah Ta'ala. Bila menyebut dengan perkara-perkara yang ghaib ini, dia berkaitan dengan kauniyah ataupun penciptaan Allah Ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita lihat tentang kejadian alam, siapa yang menciptakan alam? Bila kita melihat tentang kejadian alam, siapa yang mencipta alam, maka di situ kita akan tergambar bahawa yang menciptakan itu adalah yang maha hebat, yang maha tinggi, yang maha berkuasa, yang maha menjadikan segala sesuatu. Di situ dah bermulanya akidah kita. Bila kita masuk ke dalam pembicaraan dalam agama Islam, maka kita tahulah itulah akidah yang dibawa oleh para nabi. Akidah yang benar, akidah yang bukan diselewengkan oleh orang-orang yang jahat. Allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara-perkara ghaib. Kemudian wa yuqimunas salah, mendirikan solat. Mendirikan solat 5 waktu, itu asas dia. Maknanya apabila kita dah mengucap beriman dengan Allah Ta'ala itu, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Ini dalam rukun Islam pula. Rukun Islam kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Setelah kita beriman, kita perlu mendirikan solat 5 waktu. Itu adalah satu kewajipan yang kita telah dirikan. Kalau kita beriman, tidak mendirikan solat, maka Islam kita itu tidak sempurna. Kerana kita tidak melaksanakan rukun dia. Seperti kita mengerjakan haji lah. Kalau kita tak melaksanakan rukun haji, tidak wukuf di Arafah, maka haji kita tidak diterima. Adakah kita boleh menggunakan akal kita untuk menyesuaikan atau mensesuaikan sesuatu itu dengan diri kita?
Contohnya lah, kalau kita cakap, aku tak nak solat lah. Aku nak buat baik je. Aku nak buat baik, aku nak puasa, aku nak ni. Boleh tak? Tak boleh. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Contohnya macam kita solat lah. Kita solat, aku nak solat subuh, pagi ni 3 rakaat. Aku nak lebihkan sikit. Boleh tak? Tak sah solat kita. Aku nak solat subuh 1 rakaat je, aku malas. Sebab aku ngantuk. Boleh tak? Tak boleh juga. Tak sah solat kita. Itulah yang digambarkan kepada kita bahawa ada perkara yang kita boleh fikir dan ada perkara yang kita kena ikut je. Tak boleh tanya. Kenapa solat zuhur 4 rakaat? Kenapa solat maghrib 3 pula? Apa salahnya kalau solat maghrib ni 5 ke 10 ke, banyak sikit kan? Boleh tak kita menggambarkan ibadah ini dengan pemikiran kita atau logik akal kita? Itu tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Yang ini telah pun diperintahkan oleh Nabi SAW. Apa nama tu disebutkan kepada Nabi, kepada kita apa dia? Sembahyanglah kamu mengikut apa yang aku tunjukkan kepada kamu. Maknanya Rasulullah SAW tak pernah menunjukkan kepada kita solat subuh 5 rakaat, tak pernah. Rasulullah SAW tak pernah menunjukkan kepada kita solat isyak 20 rakaat, tak pernah. Maka kita kena ikut apa yang ditentukan ibadahnya kepada kita. Tak boleh kita nak mengkreatkan ataupun membuat satu pembaharuan dalam ibadah. Tak boleh. Tak boleh kita membuat satu pembaharuan dalam ibadah. Contohnya puasa lah. Apalah puasa setakat 8 jam. Anak kecil je boleh lah. Aku orang besar-besar ni setakat 12 jam, 16 jam tu biasa je. Cubalah puasa sampai 16 jam. Maghrib pukul 7, dia berbuka pukul 10. Kalau nak buat begitu boleh. Tapi kenalah pergi negara yang maghrib ni pukul 10 malam tu kan. Janganlah dekat Malaysia. Malaysia maghrib ni pukul 7.30, 7.20. Maka kena ikut cara di mana tempat kita diazankan maghrib. Maka ketika itulah kita kena berbuka puasa. Dan kemudian disebutkan kepada kita sunat. Untuk menyegerakan berbuka puasa. Maknanya bila masuk azan maghrib itu jangan kita tangguhkan, terus kita laksanakan berbuka puasa. Maknanya benda-benda macam ni tak payah banyak soal lah. Kita kena ikut apa yang telah pun dibawa didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu hendaklah kamu nafkahkan. Bila sebut nafkah ini ada beberapa perkara berkaitan dengan nafkah wajib. Nafkah wajib ini adalah zakat dan juga kita punya infak ataupun tanggungjawab kita kepada keluarga kita. Itu nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib adalah zakat dan juga pemberian kita kepada keluarga kita. Nafkah disebut sebagai nafkah. Nafkah kepada isteri dan anak-anak kita, itu adalah yang wajib. Kemudian yang sunat adalah sedekah dan juga wakaf. Itu yang sunat. Kita kena fahamkan apa yang disebutkan Allah Taala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Maksudnya kita kena pelihara apa yang disebutkan itu. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, iaitu orang-orang yang bertakwa tadi siapa dia? Iaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, iaitu Al-Quranul Karim, dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, iaitu beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim, itu kitab Taurat, Zabur, Injil dan kitab apa lagi? Al-Quranul Karim. Zabur, Taurat dan Injil. 3 kitab sebelum kitab Al-Quranul Karim. Kemudian ulaika ala hudam min rabbihim. Sebelum tu wabil akhiratuhum yuqinun. Dan dengan akhirat hendaklah kamu yakin, beriman dengan akhirat. Dalam ayat ini telah menunjukkan kita bahawa akidah, tauhid dan juga rukun Islam itu dimasukkan dalam pembicaraan ayat yang ketiga, keempat. Ketiga dan keempat. Dia merangkumi semua.
iaitu beriman dengan perkara gaib, beriman dengan hari akhirat. Kemudian melakukan ibadah, solat, kemudian sedekah, zakat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk ini adalah mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, iaitu hudal lil muttaqin tadilah, iaitu orang-orang yang diberi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang dimaksudkan ulaika ala hudam min rabbihim. Itu orang yang bertakwa, itu adalah mereka yang diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Semua dia punya intipati kepada ibadah kita itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Kemudian diteruskan kepada kita tentang orang-orang sifat orang-orang yang kafir. Sifat orang-orang yang kafir tak apa dia, innallazina kafaru sawaun alaihim anzaratahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iaitu sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman, sama ada bagi mereka, sama saja bagi mereka, sama ada engkau beri amaran kepada mereka ataupun engkau tidak beri amaran, mereka tidak juga akan beriman. Itu dia punya sifat orang-orang kafir. Sifat orang-orang kafir ini, kita beri amaran ke, kita tak beri amaran ke kepada mereka, kita beri peringatan ke, tak beri peringatan ke, sama sahaja bagi mereka. Dan mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum azabun azim. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah memetraikan, iaitu mengucikan mati hati dan pendengaran mereka, serta pada penglihatan mereka ada juga penutup, sehingga mereka tidak beroleh manfaat daripada kebenaran yang sampai kepada mereka, dan bagi mereka itu pula disediakan azabun azim, iaitu azab yang sangat besar, azab neraka yang sangat dahsyat. Itu yang disebutkan tentang orang-orang kafir itu, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menutup hati kita daripada menerima hidayah Allah Ta'ala ini. Walaupun kita menyangka bahawa kita beriman, walaupun kita menyangka kita ni beriman, kadang-kadang kita ditipu dengan kehidupan kita, ditipu dengan kehidupan kita, dengan menemplak orang lain. Itulah kau, ini Allah Ta'ala tutup hati kau lah ni. Ini Allah Ta'ala tutup telinga dan pendengaran kau lah daripada menerima hidayah. Ini tengok aku. Aku semua apa yang diperintah kepada aku buat. Apa yang diperintah kepada aku buat. Aku tak pernah lalai. Ini adalah perkara yang seolah-olah macam takut. Takut kita bangga di atas ibadah kita bangga di atas pengetahuan kita, kita mahir baca Quran, kita templak orang, kau ni apalah kan, tengok aku mahir baca Quran, aku belajar elok-elok kan. Kalau nak memberi motivasi kepada orang, kita naklah memberi motivasi kepada perkara yang disebutkan kepada kita, taghrib ini, iaitu balasan dan ganjaran bagi membuat perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan juga perkara yang berkaitan dengan tarhib, iaitu ancaman ataupun yang disebut kepada kita supaya manusia itu menghindari segala maksiat dan segala kemungkaran, kerana apa? Ada balasan ancaman yang buruk daripada Allah Ta'ala, iaitu balasan api neraka. Itu boleh kita bersemangat. Jangan kita contohkan diri kita, tengok aku ni. Tengok aku ni, jangan. Jangan kita tengok aku ni, bahaya. Nanti timbul sifat yang yang buruk kat diri kita, iaitu sifat apa? Pertama ego lah. Kemudian mazmumah, bangga diri. Kemudian kita menjadi pelik ataupun takjub ke atas diri kita. Tengok aku pukul
5 pagi itu dah bersiap dah untuk solat tahajud. Tahajud dan kalau kita dalam Facebook tu kan tahajud dan tahajud dah selesai kan. Itu juga perkara-perkara yang kata orang tu menjadi apa nama, duri dalam daging kepada ibadah kita maksudnya bahaya benda-benda macam tu kan. Takut menimbulkan riak, takut menimbulkan mazmum apa nama tu, takajub kata diri kita sendiri okey. Kita teruskan tentang sifat orang-orang kafir banyak diceritakan Allah Taala. Seterusnya apa nama tu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yang ni sifat orang-orang munafik pula dan setengah pada manusia ini mereka berkata amanna billah, kami beriman dengan Allah Taala, wa bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat, wa ma hum bimumin, tapi Allah Taala sebut mereka itu sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka itu nak menipu Allah dan orang-orang beriman tapi mereka tak tahu bahawa sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan mereka tidak menyedarinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Taala lagi tambah sakit penyakit dalam hatinya. Walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih, bima kanu yakzibun, daripada apa yang mereka dustakan. Ini adalah sifat yang paling bahaya paling bahaya. Sifat orang kafir bahaya, tapi munafik ini paling bahaya. Kenapa? Munafik ini seksaan dia adalah menjadi kayu api neraka. Mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Cuba tuan-puan fikirkan, kalau kita menjadi apa nama tu orang kafir itu dibakar dengan api neraka, tapi bahan bakarnya siapa? Orang munafik ni bahan bakar ni. Maksudnya bahan bakar itu arang tu. Arang dengan apa yang dipanggang di atas arang, mana lebih panas? Arang yang terbakar itu, yang merah itu nampak arang tu, yang terbakar itu. Dan di atasnya kita bakar daging ataupun ayam ke kan. Ataupun apa-apalah yang kita bakar, roti ke atas dia kan. Mana lebih panas? Arang tu sendiri ataupun yang dibakar tu? Dah tentu arang tu sendiri kan. Itulah orang munafik. Orang munafik akan menjadi arang pembakar dalam api neraka. Itu sebab yang disebutkan kepada kita bahan bakar api neraka itu adalah batu dan orang ataupun manusia dan berhala. Batu berhala. Manusia itulah yang dikatakan bahan bakar api neraka yang disebutkan adalah orang-orang munafik. Asfali minan nar disebutkan kepada kita, mereka itu diseksa asfali minan nar itu itulah pembakar api neraka. Pembakar api neraka. Neraka terletak neraka di bawah sekali lah. Asfal tu di bawah sekali. Asfali minan nar itu bila dalam neraka itu yang di bawah sekali adalah orang-orang munafik ini. Bahayanya orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikata kepada mereka janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, mereka ni orang munafik kata qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata kami ni orang-orang yang buat kebaikan. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Bahkan kata Allah Taala, ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang buat kerosakan, walakin la tashurun, tapi mereka ini tak menyedarinya, tidak merasainya. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas, apabila dikata kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang-orang manusia ini beriman, qalu anu'minu kama amana as-sufaha, mereka mengatakan adakah kami nak beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh ini beriman? Mereka jawab macam tu. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh tetapi mereka tidak mengetahuinya. Lagi sekali Allah Taala jawab. Pertama Allah Taala jawab tadi iaitu
orang-orang munafik ini diminta supaya jangan melakukan kerosakan di muka bumi, buat baiklah. Mereka kata kami yang melakukan kebaikan, kami selalu melakukan kebaikan. Tapi jawapan Allah Ta'ala, ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Apa ni? Ingatlah bahawa mereka ini orang-orang munafik ini adalah mereka-mereka yang melakukan kerosakan di muka bumi, tapi mereka tidak menyedarinya. Lagi sekali ditanyakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu sebagaimana berimannya manusia yang lain. Mereka jawab, qalu anu'minu kama amanan sufaha. Adakah kami nak beriman sebagaimana orang-orang bodoh ini beriman? Allah Ta'ala jawab, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Padahal mereka inilah, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang bodoh tapi mereka tak mengetahuinya. Kemudian dikatakan lagi pada orang munafik, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka ini bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, orang munafik ini berkata kami beriman kepada Allah Ta'ala dan para Rasul. Apabila mereka ini kembali kepada syayatin mereka, kepada syaitan-syaitan mereka, kepada Allah-Allah mereka, qalu inna ma'akum, kami ini bersama-sama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanyalah memperolok-olokkan orang beriman sahaja. Dahsyatnya sifat orang munafik ini dikatakan talam dua muka, talam dua muka. InsyaAllah kita akan sambung pada perbicaraan juzuk yang pertama surah Al-Baqarah ini. Kalau kita melihat ringkasannya, ini baru kita menerangkan sifat orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Nanti kita akan bicarakan tentang kisah Nabi Adam AS dan Iblis, kisah ketamakan kaum Yahudi, sebagian kejahatan mereka dan hukuman mereka. Ketiga, kisah ujian buat Nabi Ibrahim AS. Keempat, kisah pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS bersama Nabi Ismail AS. Kemudian wasiat Nabi Yaqub kepada anak-anak baginda agar mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat kaum Yahudi terhadap Jibril dan para Rasul. Ketiga, penceritaan mengenai asal usul sihir, perbezaan antara mukjizat para Nabi dan sihir. Kemudian disebutkan kepada kita pertembungan antara dua golongan. Pertama, golongan yang diberi nikmat. Yang kedua, golongan yang dimurkai. Siapa yang diberi nikmat? Iaitu pertemuan Nabi Adam dengan dan juga Nabi Musa, itu orang yang diberi nikmat. Adam adalah individu, Nabi Musa itu generasi, iaitu Nabi Adam berlawan dengan Iblis, Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Mudah-mudahan nanti kita perincikan lagi tentang juzuk yang pertama surah Al-Baqarah ini. Kalau kita membicarakan tentang ringkasan, ini kandungan dia dalam juzuk 1. Ini kita kena tahulah. Kita kena tahulah apa yang terkandung dalam juzuk yang pertama, iaitu surah Fatihah dan surah Al-Baqarah sehingga ayat 141. Dan juzuk kedua sambungan kepada surah Al-Baqarah ayat 142 sehingga habis juzuk yang kedua. Masuk juzuk ketiga, iaitu ada lagi surah Baqarah, kemudian barulah masuk surah Ali Imran. Tak apa tuan-puan, kita cuba kata orang tu sikit-sikit nak skip pun tak sedap juga kan. Nak langkah-langkah tak sedap juga. Nanti kita akan tengok mana yang penting dalam juzuk yang pertama ini. Mudah-mudahan kita boleh faham sikit apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim ini. Mudah-mudahan kita jadikan apa yang kita pelajari ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah dan tunjuk kepada kita dan menjadikan kita ini seorang hamba yang istiqamah. Itu juga yang disebutkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah Ta'ala tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu adalah jalan yang supaya Allah Ta'ala memberi istiqamah dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada malam ini ada baiknya, dan Ustaz mohon ribuan maaf jika ada apa-apa yang tersasul, apa-apa yang tersalah, dan yang baik itu datang dari Allah, apa yang lemah itu di atas kelemahan diri Ustaz sendiri. Ustaz serah pada apa nama tu, Puan Zainun untuk acara berikutnya, ataupun kita doa dulu Kak Zainun akhirkan.
Okey, Ustaz, sebelum tu saya nak tanyalah macam Ya. kelebihan surah Al-Baqarah ini kan adalah hadis tu ada yang menyatakan bahawa jika membaca surah Al-Baqarah ini akan dapat menghalau jin syaitan pada rumah Hmm. kan. Betul. Betul kan? Itu hadis sahih ya. Hadis Adakah kita hadis sahih itu menunjukkan bahawa bila kita pindah rumah Aha. kan, Mm-mm. kan selalu orang pindah rumah baca Yasin kan. Ya. Dia sebenarnya baca Yasin tak apalah, baca Yasin dengan kenduri makan kan. Ah, Jemput ustaz kan. Tapi baca Baqarah dengan Ali Imran tu janganlah jemput ustaz. Itu tuan rumah baca surah Baqarah dan Ali Imran ketika pindah rumah. pindah Mudah-mudahan rumah. Ah, semua apa yang ada dalam rumah itu terhalau. akan Terutama keluar sekali betul. rumah yang ditinggal lama kan. Ah. Rumah tu ditinggal lama, kemudian kita baru pindah rumah tu, kita baru belilah. Mm. Sejarahnya rumah itu memang rumah ditinggal. Tentu bila rumah ditinggal ada orang yang menghuninya. Mm. Sebab disarankan dalam hadis Nabi SAW supaya bagi orang-orang yang pindah rumah tersebut, habiskanlah baca Al-Baqarah dan surah Mm. Ali Imran. Imran. Okey. Dua surah. Okey. Nah, Baca itulah sampai antara habis ni Ustaz. Sampai habis. Tak ada tak ada setengah-setengah. skip lah, maknanya Tak ada kita skip. tak boleh skip kan. Mana Tak ada satu skip. surah habiskan. Betul. Betul. Yes. Dan itulah Ustaz, kita tutup dulu dengan doa Ustaz. Dan tasbih kafarah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa ajna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pesan Ustaz. doanya. InsyaAllah kita InsyaAllah jumpa besok. lagi. Besok